Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Current Sphere MY. Baru-baru ini seorang pemberi maklumat telah mendedahkan siri video yang mengaitkan beberapa ahli Dewan Undangan Negeri Sabah dalam skandal rasuah. Beliau mendakwa bahawa Muhammad Arifin Muhammad Arif, menantu kepada Yang di-Pertua Negeri Sabah Musa Aman, telah menawarkan penyelesaian untuk menutup mulutnya. Tawaran tersebut termasuklah pemulihan lesen penerokaan mineral yang telah dibatalkan dengan syarat beliau mengeluarkan kenyataan umum bahawa dana yang bertukar tangan tersebut adalah sumbangan politik. Pemberi maklumat itu turut berkongsi draft kenyataan media yang disediakan untuknya yang menyatakan bahawa beliau membuat sumbangan serupa kepada adun daripada UMNO, STAR dan PBS. Kenyataan itu juga menggesa beliau memohon maaf kepada adun yang didakwanya menerima rasuah termasuklah Arifin sebagai balasan menyokong permohonan lesennya. Selepas Malaysia kini menerbitkan tangkap layar mesej WhatsApp antara pemberi maklumat dengan adun berkenaan pada akhir Disember yang lalu, Arifin didakwa menghubungi pengerusi syarikat pemberi maklumat seorang bekas pegawai tinggi kerajaan yang dikenali sebagai Dato' A. Arifin yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah didakwa menawarkan penyelesaian dengan memulihkan semua lesen dan meminta Malaysia kini supaya tidak menerbitkan lagi artikel berkaitan termasuklah yang membabitkan mesej WhatsApp-nya. Pemberi maklumat itu mendakwa bahawa Arifin telah menghubungi seorang lagi adun yang terlibat dalam skandal itu, iaitu Masidi Manjun, dan kedua-duanya merancang untuk bertemu Ketua Menteri Haji Jinor bagi menyelesaikan krisis tersebut. Beliau bersetuju untuk mempertimbangkan tawaran itu atas rasa hormat kepada Dato' A, tetapi menegaskan bahawa beliau tidak boleh menghalang Malaysia kini daripada menerbitkan artikel tersebut. Beliau juga mendakwa bahawa tawaran tersebut adalah usaha untuk mengelakkan gangguan politik menjelang Majlis Angkat Sumpah Musa Aman sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah pada 1 Januari 2025. Arifin didakwa menghubungi Dato' A sekali lagi pada 27 Disember selepas Malaysia kini menerbitkan lebih banyak artikel mengenai mesej WhatsApp yang didakwa itu meminta pemberi maklumat menghentikan pendedahan tersebut. Pada 29 Disember selepas berbincang dengan Dato' A, Arifin didakwa mengemukakan cadangan baru iaitu menyatakan bahawa beliau akan meletakkan jawatan dalam Kabinet Negeri jika lesen tidak dipulihkan dengan syarat pemberi maklumat mesti mengeluarkan kenyataan media mengatakan keseluruhan insiden tersebut hanyalah satu salah faham. Keesokan harinya, Arifin bersama dengan adun Sindumin, Yusof Yaakob yang juga dikaitkan dalam skandal itu pergi ke rumah Dato' A untuk berbincang lebih lanjut dan menyerahkan kenyataan media yang telah disediakan, meminta pemberi maklumat untuk membacanya. Pada 31 Disember, Arifin membawa Dato' A dan seorang lagi pengerusi syarikat yang juga merupakan bekas pegawai tinggi kerajaan dan dikenali sebagai Dato' R sebagai saksi ke kediaman Haji G di Likas. Menurut Arifin, Haji G bersetuju untuk mengembalikan lesen tersebut, tetapi nama syarikat perlu ditukar dan satu permohonan baru perlu dikemukakan bagi mengelakkan sebarang kontroversi. Pemberi maklumat itu menolak tawaran untuk menukar nama syarikat berdasarkan 3 faktor. Syarikat sedia ada telah menandatangani perjanjian usaha sama dengan pelabur, menubuhkan syarikat baru memerlukan masa, kos yang tinggi dan proses yang kompleks, serta memohon lesen baru akan mengambil masa lebih lama berbanding proses rayuan. Beliau memilih kaedah rayuan untuk mendapatkan semula kelulusan dan memaklumkan perkara ini kepada Arifin melalui Dato' A. Pada 1 Januari 2025, beliau menyediakan semua surat rayuan untuk dikemukakan kepada Haji G dan menyerahkannya ke rumah Dato' A pada 3 Januari. Dato' A menghantar semua surat tersebut kepada Arifin pada 4 Januari dan meminta nota bidai ataupun ulasan dalam minit oleh Haji G. Namun, Arifin memberitahu Dato' A bahawa beliau akan menemani Haji G menunaikan umrah pada
6 Januari sehinggalah 20 Januari dan tidak dapat melakukan apa-apa dalam tempo itu. Pada 21 Januari, Arifin pergi ke rumah Datuk E untuk membincangkan perkara tersebut dengan lebih lanjut. Pemberi maklumat itu dimaklumkan oleh Datuk E bahawa Arifin kelihatan cuba mengelak daripada janjinya sebelum ini. Keesokan harinya beliau meminta Datuk E untuk menyampaikan mesej kepada Arifin supaya menepati janjinya dan meletakkan jawatan sekiranya lesen tidak dikembalikan. Namun, Arifin memberi alasan bahawa kerana pemberi maklumat tidak mengeluarkan kenyataan media yang menyebut wang tersebut sebagai sumbangan politik, maka beliau tidak boleh dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan. Musa Aman yang baru dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah pada 1 Januari 2025 sebelum ini telah terlibat dalam beberapa kontroversi. Pada 5 Mac 2019, beliau didakwa dengan 16 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah lebih daripada 30 juta US dollar yang berkaitan dengan konsesi balak di Sabah. Namun, pada 9 Jun 2020, beliau dibebaskan daripada 46 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram yang melibatkan 50.1 juta US dollar selepas Peguam Negara ketika itu Tan Sri Idrus Harun menarik balik kes tersebut. Pembebasan ini menimbulkan kontroversi kerana ia dikaitkan dengan peralihan kuasa di peringkat persekutuan. Kes skandal rasuah yang terbaru ini menimbulkan persoalan serius mengenai ketelusan pentadbiran Kerajaan Negeri Sabah. Jika benar wujud usaha untuk menutup mulut pemberi maklumat dengan tawaran pemulihan lesen dan desakan untuk mengeluarkan kenyataan palsu, ini menunjukkan bahawa amalan rasuah masih berleluasa di peringkat tertinggi. Implikasi politiknya juga besar, terutamanya menjelang pilihan raya negeri yang akan datang. Skandal ini boleh memberi kesan kepada sokongan rakyat terhadap kerajaan negeri pimpinan Haji Jinor dan GRS, terutamanya dalam kalangan pengundi yang semakin celik terhadap isu rasuah. Pendedahan ini juga boleh menjejaskan kedudukan Musa Aman sebagai Yang di-Pertua Negeri, memandangkan latar belakangnya yang pernah dikaitkan dengan kes rasuah besar sebelum ini. Ia turut menimbulkan persoalan mengenai peranan individu-individu berpengaruh dalam kerajaan negeri dalam memastikan kepentingan mereka terpelihara, walaupun dengan cara yang tidak beretika. Apakah rakyat Sabah akan terus mempercayai kepimpinan yang terpalit dengan skandal demi skandal? Adakah pihak berkuasa akan menjalankan siasatan menyeluruh atau adakah kes ini akan ditutup begitu saja seperti banyak kes lain sebelum ini? Skandal ini sepatutnya menjadi titik tolak kepada reformasi lebih besar dalam pentadbiran Sabah. Namun realitinya tanpa tekanan yang cukup daripada rakyat, kemungkinan besar isu ini hanya akan berulang begitu sahaja tanpa sebarang tindakan tegas. Apakah pendapat anda semua? Ulaskan pendapat anda di ruangan komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini Current Sphere MY. Sekian sahaja untuk video kali ini. Terima kasih semua.